Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada kali ini dalam rancangan di ambang Ramadan bersama saya dengan bertajuk Meraih Keberkatan dalam Sembahyang Tarawih. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedatangan bulan Ramadan adalah amat dinantikan oleh seluruh umat Islam. Kerana bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkatan dan juga pada bulan ini diberi peluang menyucikan serta membersihkan diri daripada maksiat dan dosa. Serta pada bulan Ramadan inilah juga ketani meningkatkan amalan ataupun amal kebajikan ketani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran bulan ini memang amat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam kerana keistimewaannya dan kelebihannya. Ini juga kerana bulan Ramadan dikenali sebagai penghulu segala bulan. Dalam ketani menyemarakkan bulan Ramadan yang bakal tiba, ada terdapat satu amal ibadat yang hanya dapat dilakukan di dalam bulan Ramadan. Iaitu apa dia? Iaitu sembahyang sunat tarawih. Ianya merupakan satu amalan yang sangat dituntut oleh agama Islam, yang mana dituntut untuk menghidupkan setiap malam di bulan Ramadan. Terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimatin. Fayaqulu man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadis itu bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan kaum muslimin untuk melakukan sembahyang malam pada bulan Ramadan. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mengamalkannya sebagai kewajipan. Barang siapa yang mengerjakan sembahyang malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, nescaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jelas di dalam hadis tersebut mengatakan bahawa barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan sembahyang sunat tarawih pada setiap malam akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa di sini bermaksud adalah dosa-dosa kecil yang mana Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Adapun dosa-dosa besar, tetap saja kita perlu bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tarawih adalah sembahyang malam yang dilakukan di bulan Ramadan kerana sembahyang tarawih merupakan salah satu di antara sembahyang sunat yang hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad adalah bermaksud sunat yang ditekankan untuk mengerjakannya. Sembahyang tarawih adalah sembahyang sunat yang dikerjakan pada waktu malam bulan Ramadan. Bila waktunya, iaitu pada waktu malam bulan Ramadan selepas mengerjakan sembahyang fardu isya dan sebelum masuk waktu sembahyang fardu subuh. Namun begitu ingin saya kongsikan bahawa waktu paling utama untuk kita melakukannya adalah
pada waktu sepertiga malam terakhir, iaitu dari pukul 3 pagi hingga sebelum waktu subuh. Namun demikian, sekiranya kalau ketani di negara Brunei Darussalam, biasanya ketani melakukan sembahyang tarawih, sembahyang sunat tarawih pada waktu selepas fardu isyak, maka tetapkanlah, kita ikutilah apa yang selalu dilakukan oleh orang-orang ketani. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Amru bin Abbasah, yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu ar-rabbu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka as-sa'ah fakun." Yang mana yang bermaksud saat yang paling dekat di antara Allah dan hambanya adalah di tengah malam terakhir. Apabila kamu boleh menjadi sebahagian daripada mereka yang mengingati Allah pada saat itu, maka lakukanlah. Jadi ambillah peluang ini untuk ketani bersembahyang. Sembahyang sunat tarawih di masjid-masjid ataupun di rumah-rumah persendirian. Kerana walaupun pada masa ini ketani dalam fasa endemik, mungkin saja terdapat sebilangan orang yang masih saja beruri ataupun takut-takut datang ke masjid untuk bersembahyang tarawih berjemaah. Jadi apa kata ketani tetap saja ambil peluang ini untuk bersembahyang sunat tarawih di rumah secara berjemaah. Yang mana bagi ibu-ibu ataupun wanita yang begitu banyak komitmen sehingga kan tidak mampu untuk mengikuti sembahyang sunat tarawih secara berjemaah, apa kata ketani ambil keberkatan dalam sembahyang sunat tarawih itu, ketani lakukannya pada sepertiga terakhir malam setiap hari di bulan Ramadan. Kerana seperti apa yang ketani ketahui bahawa sembahyang tarawih itu boleh dilaksanakan secara berjemaah ataupun bersendirian. Pada kebiasaannya, para penonton yang saya kasihi sekalian, kalau ketani lihat di masjid-masjid, ada sebilangan daripada jemaah akan menyempurnakan solat sembahyang tarawihnya sehingga 20 rakaat. Dan ada juga di antaranya yang hanya mengambil peluang sehingga 8 rakaat. Jadi untuk itu apa kata bagi mereka yang sudah terbiasa untuk bersembahyang sunat tarawih sebanyak 8 rakaat untuk menambah amalannya dengan menghabiskannya sehingga 20 rakaat dan ditutup dengan 3 rakaat sembahyang witir. Kerana apa, ketani apabila masuk sahaja bulan Ramadan, sudah tentu kita berazam untuk meningkatkan amal ibadah ketani. Jadi apa kata ketani ambil peluang ini yang mana kebiasaannya 8 rakaat, kita jadikan sebagai 20 rakaat. Kerana barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, seperti apa yang saya katakan tadi, seperti dalam hadis, iaitu diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi bagi situasi endemik yang berlaku pada masa ini di negara Brunei Darussalam, adalah lebih baik ketani sebagai orang Islam untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dalam ketani bergembira untuk menyemarakkan malam bulan Ramadan, tetapi tetap saja ketani sentiasa berjaga-jaga mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Kerana ketani tidak mahu perkara ini jadi satu perkara yang sia-sia. Maksud saya itu adalah ketani tidak mahu melepaskan peluang dalam masa yang sama ketani sama-sama untuk menjaga kesihatan diri ketani, orang sekeliling ketani dan keluarga ketani di rumah. Jadi inilah sebenarnya keistimewaan bulan Ramadan. Bukan saja ketani menginginkan menambah baik hubungan ketani dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ketani ingin
untuk menambah baik hubungan petani sesama manusia, serta di bulan Ramadan dengan bersembahyang sunat tarawih secara berjemaah dapat mengeratkan silaturahim di antara kita. Jadi untuk sebagai satu saranan ataupun nasihat, maritah ketani beramai-ramai mengambil peluang untuk mendapatkan lebih banyak pahala dengan menghidupkan malam bulan Ramadan dengan sembahyang sunat tarawih. Kerana sembahyang sunat tarawih hanya terdapat pada bulan Ramadan sahaja. Jadi untuk itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.